Allah Ta'ala surah Taha ayat 51-52 kata Allah, "Fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa." Maka bagaimanakah keadaan umat-umat dahulu? Maka Musa pun menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak akan lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Ada orang Bani Israel, maka ditanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, qala ilmuha 'inda rabbi. Ya, sebenarnya ilmu berhubung dengan apa? Berhubung dengan orang-orang yang terdahulu itu, yang tidak ada pada pengetahuan kita, tapi ilmu tu ada pada pengetahuan Allah. Sebab tu apabila kita berbicara tentang kematian, tentang ruh, tentang alam barzah, tentang syurga dan neraka, hati-hati para ustaz terutamanya, para asatizah terutamanya, atau kita semualah, jangan pandai-pandai menambah cerita. Takut-takut kita ni buat benda baru, buat cerita baru. Cerita-cerita tentang ghaib atau cerita-cerita sam'ian, maka sebaiknya kita cerita berdasarkan kepada yang clear dan qat'i dalam Al-Quran maupun dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Sakratul maut. Sakratul maut, dia punya kesimpulan sakratul maut, satu, ada orang dilihat matinya mudah, ada orang dilihat matinya susah. Tapi yang lihat tu siapa? Kita, manusia yang tak punya pengetahuan tentang itu. Jadi jangan ada sesuatu hukuman yang kita letak, oh nampak dia ni mati susah isi neraka, oh dia ni mati senyum isi syurga. Itu bukan. Melainkan ada sesuatu yang telah disabitkan dengan hadis-hadis sahih yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam bab sakratul maut juga, pengetahuan kita yang perlu ambil pengajaran adalah kita disuruh memahami bahawa ada dipanggil sebagai husnul khatimah, pengakhiran yang baik, ada dipanggil sebagai su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Yang ini siapa yang pilih? Kita sendiri. Tepuk dada, tanya iman. Kita sendiri yang pilih. Kalau kita nak yang terbaik, maka akan kita yang pilih yang terbaik. Jadi, mudah aja. Al-Imam Syafi'i pernah sebut, dia beritahu bahawa siapa-siapa antara kalian yang nakkan husnul khatimah, maka hiduplah dalam keadaan husnul zan. Siapa-siapa yang nakkan pengakhiran yang baik, maka hiduplah dalam keadaan prasangka yang baik kepada Allah Ta'ala. Apapun Allah bagi kepada kita, kita harus bersangka baik. Jangan komplain, jangan komen, melainkan mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, berusaha setakat mana yang Allah bagi kekuatan pada kita. Yang lain, kita bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Dalam bab sakratul maut ni, semua orang rasa sakratul maut. Daripada hidup seorang manusia awam sehinggalah kepada para nabi, pergilah kepada siapa saja, dia ada sakratul maut. Sama ada sakratul maut itu mudah, ringan dan sebagainya, ataupun berat dilihat daripada pandangan mata kasar kita, itu terpulang. Jangan hukum, jangan hukum orang dengan mati yang buruk-buruk lah, itulah ini dan sebagainya, kerana kita tidak akan terlepas daripada sakratul maut. Seterusnya pengajaran kita adalah kita memahami bahawa maut adalah satu bencana yang sangat besar. Ya, maut adalah satu bencana yang sangat besar, sangat dahsyat, dan sangat kita tak suka. Kita tak suka. Kalau boleh, kalau tanya kita lah, nak mati tak? Nantilah dulu, tangguhlah dulu. Tahun lepas tanya kita, kalau mati tahun ni, nantilah dulu, tangguh dulu. Kita tak tahu tangguh je bila. Sebab tu mati menjadi rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak bagi tarikh. Kalau dia bagi tarikh, tak tahu apa jadi dengan kita. Maka sebab itu, kita ni kena ingat, maut adalah satu pemutus kelazatan. So ingat pada mati, insya-Allah kita tak akan jadi cinta dunia. Kenapa jadi cinta dunia? Kita lupa mati.
Kita seperti mengatakan bahawa harta tu kita yang punya, kita yang pegang, kita sampai bila-bila kita punya. Tak. Sebenarnya bila kita ingat mati, ada harta pun tak guna. Bila ingat mati, kalau kita dah mati, ada nama pun tak ada seorang sebut pun. Bila ada harta, bila ada duit banyak, bila ada apa je lah, maka semuanya dia pemenggal segala kesenangan. Kemudian kita pula diingatkan oleh Harun Ar-Rashid dalam cerita kematian Harun Ar-Rashid. Dia kata bukan hanya orang yang orang sakit yang mati, malah doktor yang merawat orang sakit mati. Bukan hanya orang yang makan obat mati, malah orang yang mencipta obat juga mati. Bukan hanya orang sedemikian, malah orang yang membeli, menjual, memproses obat juga mati. Maka kematian tiada kaitan dengan kesakitan. Kematian tiada kaitan dengan musibah, melainkan kematian adalah sebuah kematian sampai pada ajalnya. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala memberi sebuah kematian kepada kita diiringi dengan kesakitan. Kenapa? Sebab kita manusia ni dia nak terima dengan akal. Sakit apa? Last kali kalau kita melihat kepada dalam kata-kata tu dalam surat mati, kalaupun kita tak sakit, di surat mati tu dia tulis apa? Mati sakit tua. Last kali mati juga. Ya, mati sakit tua. Baik. Amin Abidin ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan bagi memaklumkan kematian di grup WhatsApp dengan meletakkan gambar si mati. Baik. Pada pertama sekali, tiada halangan, tiada larangan jelas yang mengatakan tak boleh letak gambar ni, tak boleh letak gambar ni. Tetapi pada saya, kalau melihat kepada beberapa hadis Nabi, beberapa petunjuk para ulama dan sebagainya, elakkan daripada meletakkan gambar si mati di media sosial. Elakkan, ya. Melainkan kita ni disuruh menceritakan kebaikan si mati, disuruh berdoa keampunan dan tempat yang baik kepada si mati. So jangan letak gambar. Terutama hari ni kita ni semua nak ambil gambar. Orang aksiden patut pergi tolong mangsa, tak, kita pergi ambil gambar dulu. Ya, ini satu perangai yang tidak elok. Kalau boleh, gambar orang meninggal dunia ni, kalaulah kita adik-beradik nak simpan, itu tak tahu nak cakap lah. Tapi seboleh-bolehnya, tolong jangan letakkan di media sosial yang boleh mendatangkan sama ada pujian atau fitnah di sebaliknya. Ya, maka jangan ambil gambar ketika dia dimandikan, kerana kita tak tahu pandangan manusia akan dia pandang dari sudut keaiban dan sebagainya. Ini hari ni telefon, satu benda yang perlu kita pertikaikan sikit, perlu kita bahaskan sikit. Handphone, bila nak beli handphone je, kita akan tengok berapa kekuatan kameranya, dan setiap perkara kita nak ambil gambar, sehinggalah dalam bab ni. Cuba kita ikut sunnah Nabi. Ya, Cik Amin Abidin elok tanya benda ni, alhamdulillah. So apa yang kita nak buat? Kita just, kalau dalam grup WhatsApp, kita bagi tahu sahaja bahawa tuan-tuan dan puan-puan, saya daripada ni nak bagi tahu bahawa sahabat kita, boleh letak nama dia dengan baik apa sebagainya. Kemudian sahabat kita telah pergi bertemu Allah, telah meninggal dunia gini. Bagi siapa yang ingin menziarahi jenazah bagi beliau gini, datanglah begitu. Ya, tak apalah, letaklah tulisan inna lillahi ilaihi raji'un, ya, lafaz tarjih dan sebagainya. Tak perlu letak lafaz sebagai lafaz Al-Fatihah. Sebenarnya dalam sunnah tak disuruh kita baca macam tu. Di sunnah adalah beritahu kematian, dan siapa yang mendengar berita kematian, sunnah yang paling besar menyebut lafaz tarjih dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu saja. Okey, janganlah letak gambar-gambar jenazah, gambar dia meninggal dekat hospital dan sebagainya. Saya telah sebut beberapa kali, apabila kita jumpa sahabiah kita orang perempuan, minta maaf orang perempuan, sebab paling banyak yang ambil gambar adalah orang perempuan lah, paling banyak sangat ambil gambar. Malah saya telah beri teguran kepada seseorang yang ayahnya koma di hospital, lalu dia ambil gambar dengan ayah dia, selfie dengan ayah dia dan sebagainya, dan dia paparkan di
di media sosial, dalam Facebook dan sebagainya. Kita melihat gambar ayah dia itu dari sudut zahir ni, kita pandang ada keaibannya dengan muka dia yang sakit dan sebagainya. Ini adalah perkara yang tidak perlulah. Ya, seorang anak, seorang isteri, seorang pasangan hidup, seorang suami atau seorang siapa sajalah nama manusia, tolong elak daripada meletakkan gambar tersebut, melainkan gambar yang kita simpan untuk menjadi tatapan ketika kita rindu kepada dia satu hari nanti. Simpan untuk kita sahaja, ya, itu penting untuk difahami. Baik, pengajaran seterusnya, ya, kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, awal dijadikan kita daripada tanah, maka kita akan dikembalikan kepada tanah, maka itu hak segala manusia. Lain-lain, tolonglah jangan ada pandangan sesuatu cerita yang buruk-buruk berhubung dengan alam barzah. Ada penceritaan itu, penceritaan ni. Tak nak cerita berdasarkan kepada apa yang telah diceritakan oleh Allah dan Rasul, sama ada daripada Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi SAW. Baik, kita belajar terutama dia ni adalah untuk mengingatkan kita lah tentang bahawa hidup di hujungnya ada mati. Ya, hidup tu di hujungnya ada mati, dan saat mati kita tak tahu. Dan ulama bagi tahu bahawa kita seharusnya menganggap bahawa esok kita bakal akan mati. Maka sebab tu hari ni adalah hari yang terbaik. Hari ni semuanya terpulang pada hari ni. Hari ni kita boleh diberi ruang minta ampun kalau dosa semalam. Hari ni kena buat. Jangan tunggu esok. Takut besok tak ada. Okay? Hari ni juga ada usaha baru. Usaha dia adalah bersedia untuk menghadapi hari esok. So, semuanya terpulang pada hari ni. Yang semalam tak penting. Yang penting hari ni. Ustaz, semalam berdosa Ustaz, hari ni minta ampun. Semalam tinggal Ustaz, hari ni qada. Segera. Tuan-tuan? Baik. Dan hari ni juga tak boleh lalai lagi untuk buat persiapan bertemu hari esok, supaya esok tak sama seperti semalam, iaitu kita menggunakan ruang nikmat dengan lalai dan tak betul dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala.